A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak diucapkan kepada Tuan Imam, Tuan Pengurusi, barisan jatuh kuasa bergerak di masjid, barisan imam, seterusnya guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu dengan topik yang dipilih, harta dunia bekalan akhirat. Kalau kita tanya lah, dalam dunia ni tak ada siapa yang tak nak harta dunia ni kan. Semua orang cakap dia nak kaya, nak kaya. Tapi bila tak sadar, bila dia cakap kaya tu, kita tanya dia balik, kaya tu macam mana? Banyak duit? Yelah, berapa banyak? Kan? Soalan tu tak habis. Berapa banyak? Dia kata dia nak kaya. Kaya tu macam mana? Kaya tu banyak duit. Banyak duit tu berapa banyak? 5,000 banyak? Tak banyak. 10,000 banyak? Tak banyak. 20,000 banyak? Tak banyak. 100,000? Tak banyak. Ada setengah orang tak banyak. Ada orang tu kata 10 juta tak banyak. Contoh, orang tu kena sampai 100 juta senyum pun banyak. Mana tak banyak kan? Sebab kalau kita tengok kan, sejarah Islam ni manusia yang paling kaya dulu Qarun nama dia kan? Qarun paling kaya macam mana kan? Donald Trump pun tak boleh lawan dia kan? Siapa manusia paling kaya? Bill Gates pun tak boleh lawan dia. Sebab Qarun tu bayangkanlah, gudang dia sahaja berapa banyak, kunci yang nak buka gudang itu paling berbuat daripada emas. Dan emas ni, kunci emas ni saja memerlukan 20 ekor unta nak bawa. Bayangkan, kunci belum dalam gudang lagi. Sudah kan? Banyak tak kan? Tak cukup banyak lagi. Tak cukup banyak. Akhirnya termalam kan? Jadi itulah. Jadi siapa kebanyakan ramai kata dia nak kaya, walaupun dia tak pasti kaya tu berapa sebenarnya. Ada pada orang miskin RM1,000 kaya lah. Macam-macam dia nak, banyak-macam tempat dia nak pergi makan. Kalau beli gula kat pasar malam berapa banyak, buat balik dia fikir tu. Sebab pemikiran orang miskin kan? Pada dia benda tu cukup banyak. Pada orang kaya, oh jangan main-main kan? 1,000 tu macam 10 sen je. Macam tu lah keadaan. Jadi Islam ni tak larang kita mencari kekayaan, tetapi biarlah berpada-pada, dan paling penting sekali tidak sampai meninggalkan agama. Dia mungkin Islam, tapi masuk meninggalkan agama ni, pengamalannya tu macam tak beragama kan? Contoh orang yang tak beragama, tak sembahyang, sibuk boleh, sibuk dia nak ambil hak orang, sebab yang penting kaya. Islam tak bagi ambil hak kan? Macam tu lah. Sanggup tipu orang sebab nak ambil duit orang. Tu yang istilah orang Melaka sebut tu scammer. Membohong kerja. Semalam saya dapat call, Assalamualaikum, nombor 011. 011 berapa lah? Anda dihubungi daripada pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sila tekan 1 untuk bercakap dengan operator. Saya pun yang saya tekan dah 1 pun nak cakap, pernah tengok kan? Dia pun cakap, hello cik, ya, bunyi suara ini lah. Ya cik, boleh saya tahu mana? Aku tahu kau suara aku tekan dah bertangga saya kata tu. Ya kan? Nak kaya lah tu kan? Nak kaya. Lepas tu dia kata, cik berkaitan apa kan? Saya kata berkaitan dengan SPRM. Saya tak sebut yang lembaga hasil dalam negeri tu. Oh ya, sepatutnya lembaga hasil dalam negeri ni. Ya ke? SPRM bukan kau.
Dia kata saya kena buat bayaran sekian ni. Saya dah ready dah nak bayar. Oh ya ke? Yalah, SPRM pun memang kami juga lah kan. Macam tu kan. Saya pun cakap macam ni lah. Kau berhenti-berhenti lah menipu orang. Ya cik, saya tak faham. Cik dia kata. Siapa nama cik? Nama Melayu sebenarnya. Abdul Rahman bin Samad kata. Nasi macam ni lah. Kau nak bohong agak-agak. Tahu kau nak hasil pakai handphone telefon orang. Dan banyak lagi landline dia pakai. Sekarang dapat. Letak buku Samsul buat pelaburan paling minimum risiko. Labur 3,000 dapat 5,000. Buku Samsul buat letak macam ni. Ada yang beli bangan motor besar. Agak kalau motor lah Samsul dapat beli dulu. Iya, konon kan. Orang yang tak ada sah nampak benda tu. Rupa-rupanya ada yang di kalangan yang iklan-iklan yang keluar tu dekat Facebook tu, rupanya ada juga alung. Ada seorang dia ambil bagi pinjaman berapa? 3,000 tapi upfront dia bakal bagi 2,000 lebih saja, 2,400 2,200 sebab 800 dia pengang. Dia kena bayar 3,000 tu 1,000 seminggu. Minggu ni 1,000, depan 1,000, depan 1,000. Macam tu. Dia pun setuju lah. Ayolah, dia nak pakai duit. Dia pun ambil 3,000, ambil 2,200, dia anggap ambil 3,000. Minggu pertama tak boleh bayar, minggu kedua bayar sikit, minggu ketiga tak boleh bayar. Orang tu tuntut. Sekarang macam mana? Awak mesti bayar. Dapat satu call, hello, saya dengar you ada hutang dengan dia. Tak apa, saya boleh tolong settlekan hutang you. Bagi you 5,000. Tapi you kena settlekan dekat you kena bayar semua 5 minggu. Dia boleh tahu kawan hutang tu. Dia pakat. Ni saya cerita modus operandi alung sekarang. Lepas tu tak boleh bayar, seorang lagi telefon. Sudah 8 alung terbabit. Kawan tu dah connect. Bunga lagi dahsyat daripada hutang. Sudahnya hutang hampir 40k baru 8 alung. Ada seorang yang saya kenal berhutang dengan 40 alung. Sekarang dia duduk di Kelantan, bersembunyi kat satu daerah. Sebab tak nak orang cari dia, kojo besen rumput, sapu sampah, pakai kad kredit kakak dia. Pakai kad ATM kakak dia. Sebab dia kena menyuruh orang nak cari dia. Beribu. Nah, hati-hati lah. Ya. Tak ada duit, baik cara tak ada duit. Datang masjid, sampai ceramah ada makan, habis itu. Kan? Tak ada lah. Maksudnya apa tu? Bukan saya nak menghina apa. Itu cara kita tak duit, cara tak duit. Kan? Ini duit tak ada, gayu. Dia punya kan, telefon, iPhone, kredit tak ada. Cuma kan, nasihat kan. Tak bukanlah cakap orang sini dah. Islam memang tak larang kaya, tapi biarlah berapa, tapi jangan sampai meninggalkan agama. Bahkan kita diingatkan agar tidak terlalu mengejar duniawi hingga mengabaikan ukhrawi. Akhirat kita lupa. Ada duit tak salah, tapi jangan lupa salah. Ada kereta tak salah, kereta besar bawa ke masjid. Kereta besar-besar simpan ke rumah jalan kaki, bawa polo, bawa bondo. Dah beli kereta besar tu pakai lah. Macam tu lah maksudnya. Duit ada, belanja je ke masjid. Belanja ni orang letak program ni. Tak apa saya sumbang malamnya nasi Arab tu. Nasi Arab Hadramaut. Yang satu tu yang viral tu nasi Arab Sakaratul Maut, gila tu. Aduh juga. Aduh, sekarang ni orang ni kojo nak viral, sadap tak sadap lah. Nasi lemak meninggal, gila tu. Macam-macam lah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dunia ini rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah di akhirat, dan harta orang yang tidak berharta di akhirat, dan yang mengumpulnya, yakni keduniaan, hanya mereka yang tidak berakal. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Saya bilang balik, hadis Nabi ni tajam tu, dia sindir betul orang kat dunia ni. Apa dia? Dunia ini rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah di akhirat, dan harta orang yang tidak berharta di akhirat. Dan yang mengumpulnya ke dunia ini, yang mengumpulnya hanyalah mereka yang tidak berakal. Itu dia. Kalau dia rasa rumah, ini rumah aku, itu orang tak ada rumah di akhirat. Maksud beruyuk rumah dia renovate, konyap bosarkan dapur, konyap bosarkan ruang tamu. Dia nampaklah rumah orang tu buat garaj, dia buat garaj. Dia tak sadar umur dah 50. Orang tu buat drive-thru, dia pun buat drive-thru. Gila tu. Buat pula kolam ada fountain tengah tu, buat lagi. Bumbuk tukar, ikut pattern sekarang. Awning tak main lah. Awning yang bunyi bising tu. Awning yang buat daripada semen. Contoh, adalah design dia. Soalnya perlujan dia. Tak tahu. Siap dia rumah tu, settle, alhamdulillah, mati. Macam mana kan? Mengumpul benda yang tak ada apa-apa, kan? Cerita tadi. Balik kereta, saya pergi Singapura. Siapa yang ada kawan-kawan Singapura tahu lah. Kereta dia paling lama 10 tahun dah kena lupus. Lupus, hancur betul. Hantar ke apa? Hantar ke pusat pelupusan tu, dia akan hancurkan. Dia akan bagi ganti unit pampasan, tak sampai pada 100%, dalam 70% dapat, beli pula kereta lain. Kat Malaysia steady 30 tahun punya kereta pun ada lagi. Jadi mana kata kita ni kira merakyat yang berzuhud dah tu. Okey, boleh pakai lah. Proton lah kayu bersikap dalam itu bawa gitu. Macam tu lah level lah kan. Tapi makna kita ni kadang sampai satu tahap kita fikir boleh kereta baru sampai masuk habis yang tu. Baru bawa keluar daripada showroom dah kena runggah kat orang. Lepet tayar. Omeh kan nombor 4. Suka betul golang ni. Kan? Bangsa pelupuk. Besok terbangun tak mana poin. 20 tahun tak jumpa orang. Anak dah masa-masa baru tahu. Yang rupa-rupa golang tak sosalik colah songkok suami. Kira songkok tu kan ada colah kan. Kira colah tu. Agak lelaki makin pernah suruh kan. Konon dia nak pergi gadai. Dia pun terlupa tak kena. Sudah ada dalam tu. Contoh lah. Apabila dikatakan dunia ini ibarat rumah bagi mereka tak ada rumah di akhirat, sebenarnya merupakan satu sindiran yang terlalu sibuk mencari hal keduniaan. Perbuatan ini seolah-olah menzalimi diri sendiri. Bekalan akhirat lebih utama daripada perkara dunia. Itu kita cerita tadi, harta dunia, bekalan akhirat. Dan Rasulullah juga pernah berpesan kepada kita, apabila akhirat dikejar, maka dengan sendirinya urusan dunia akan datang tanpa ada kurangnya. Surah Asy-Syura ayat 20, Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana koja akhirat dua-dua dapat, koja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Eloklah koja akhirat. Jadi apalah guna dia berusaha bermati-matian di dunia kalaulah kita sedang melihat akaun akhirat kita masih lagi kosong. Itu pembunuhan kan. Itu sebab Bangladesh, sahabat-sahabat kita yang datang daripada Bangladesh, dia datang makan nasi, menjujur dia nasi kan, curahan kuah dah letak bawang saja. Bawang kontak makan. Konyak sebab apa?
Dia sadar ini bukan tempat tinggal dia. Tempat tinggalnya kayak mana? Lepas 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun dah tak teraya, balik mana? Balik rumah bosan, kereta bosan, bini dah bosan. Okey? Ya tak? Okey. Yang daripada Pakistan datang bekerja, yang daripada Filipina datang kerja sini, relax kan? Tak ada pun dia nak bermewah-mewah. Dia pakai je t-shirt orang Malaysia bagi itu sebab dia kerja-kerja berat ni, tapi sebab macam tu lah perumpamaannya macam kita kat atas dunia ni. Kerja-kerja bukan untuk itu. Boleh kita bosan, boleh rumah bosan, lepas tu mati. Tak sampai aja kamu ke anak-anak bergaduh, berebut nak kereta tu, berebut nak rumah. Jadi apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak dan keluarga itu? Jadikan apa kita miliki di dunia sebagai jambatan menuju akhirat, salah satunya sedekah. Kita hidup di zaman yang begitu menggoda, fitnah akhir zaman, kerosakan dan kemaksiatan begitu mudah untuk dilihat dan dikerjakan. Karena apa? Karena teknologi dan kekayaan atau manusia semakin jauh dari Tuhan dan agama. Sekarang semuanya tersedia dan terhidang di depan mata dan di hujung jari. Sekarang nak boli pun pakai handphone. Tokan-tokan sampai dan pemalih dah. Kan? Boleh apa cakap, apa yang tak ada sekarang, tak boleh online cakap. Bayangkan kan, orang perempuan nak buat pedicure, pasal sampai dah bawa barang. Contoh ada buat make up pun datang online kan. Tak lama sok tukang gunting macam tu, tukang gunting kan, pap datang ke rumah, tak ada orang keluar lah, malih betul lah kan. Hidup kita bayar lah dengan sekarang kan. Kalau nak ke mana susah, buat maksiat susah. Sekarang semua online. Perempuan hantar dalam pakaian agak lah. Nak menempah tempat maksiat ni pun tanya kat mana, main kereta tak? Oh siap tanya, main kereta tak? Jadi renungkan kehidupan ini, dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan ke mana nak kita tuju selepas ini. Renungkan dari mana aku datang. Aku datang dari kampung. Cuba fikir beri. Oh yalah, aku datang daripada mak aku lahir daripada pohon mak aku. Cuba ingat balik apa keadaan. Ingat Omah lu puasaan, suruh macam ni, cari ilmu. Omah puasaan, suruh cari agama. Omah puasaan macam ni. Ingat balik dari mana kita datang. Kita datang daripada Allah. Kat mana kita sekarang? Kita jauh dari Allah. Jadi ke mana nak pergi ni? Dekatkan diri dan kembali kepada Allah. Itu yang kita nak kejar. Jadi jaga adab-adab terhadap dirinya seperti taubat, bertaubat selalu. Muraqabah, merasakan kehadiran Allah, dekat dengan Allah. Muhasabah, menghisap diri. Mujahadah, melawan hawa nafsu. Dan muahadah, mengingat perjanjian dengan Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui. Allah akan beri ganjaran yang sesuai dengan usaha kita. Di antara yang menyebabkan manusia terlena ataupun terlalai oleh sifat lupa dan malas, bagaimana sifat lupa telah menyebabkan Nabi Adam AS terjebak dalam dosa melanggar perintah Allah. Apa firman Allah? Allah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 35 dan 36 yang bermaksud, dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu syurga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dah bosan dah tu. Donga, jangan dogi. Kan? Itu dia. Allah perintahkan Nabi Adam AS jangan mendekati pohon itu dan berhati-hati dengan syaitan. Jangan sampai kau tergoda dengan syaitan. Dan syaitan itu musuh kamu. Tetapi Nabi Adam terlupa dan terjebak dengan pujukan syaitan. Lupa Nabi Adam yang syaitan itulah musuh yang nyata, dan baginda terpedaya oleh bisikan syaitan. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jadi ketika orang didatangi penyakit lupa, dia akan lupa mengenai siapa diri. Dia lupa dia berada di mana sekarang. Dia lupa matlamatnya nak pergi ke mana. So kita jangan jadi orang yang macam itu.
Kan? Itu sebab itu tuan-tuan sekalian, kata surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 68 bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan lagi sangat perkasa. Kemuliaan seorang manusia adalah apabila dia berjaya bangun 2/3 malam, 3/4 malam untuk beribadah kepada Allah. Dan manusia yang paling perkasa adalah manusia yang tidak bergantung kepada sesama manusia. Jadi kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, balik pada Allah, murahkan rezeki dan bantulah sesiapa yang boleh kita bantu supaya bertambah murahlah rezeki, dan bantulah mereka yang memerlukan. Dan kalau Allah bagi kemudahan kita ni untuk apa? Untuk apa Tuhan bagi kemudahan ni kat kita? Kenapa Tuhan bagi kita kelebihan-kelebihan, boleh sedekah, boleh apa? Kita tengok aja bagaimana seorang pekerja diberikan pelbagai kemudahan dan keistimewaan oleh ketuanya, diberi rumah lengkap dengan kolam renang, ada pembantu, diberikan rumah ada kolam ikan. Akhirnya pekerja ini terlena dengan kemewahan, kerjanya cuma berenang dan memancing sahaja. Kalau pekerja yang begini, ketuanya suka ke tidak? Jawapannya tentulah tak suka. Dah bagi kalau lebih wajib laksanakanlah perintah Allah, untuk. Dan ramai juga yang lupa sehingga kerja dia hanya bersenang-senang. Nasihat bijak dari Luqman Al-Hakim mengatakan, belilah akhiratmu dengan dunia. Maknanya nak akhirat, belanja kat dunia ni, belanja untuk akhirat. Sedekah, tolong orang susah, bayar wakaf untuk bina masjid, bina surau, bina rumah anak yatim yang mana akan digunakan secara kekal. Bagilah sumbangan. Satu nasihat mengenai satu perniagaan yang bermodalkan dunia, itu tukarlah duniamu dengan akhiratmu, engkau akan beruntung, akan mendapat kedua-duanya. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Sanggup kan? Maka kita akan rugi kedua-duanya. Nasihat Luqman di atas ni yang diberitahu tadi, jika didalami memang benar bahawa taat kepada Allah dan kunci seseorang meraih kejayaan. Kejayaan ini tidak hanya diukur dengan nilai kebendaan, melainkan lebih kepada balasan daripada Allah di akhirat kelak. Jadi kita tengok ramai orang berjaya atas dunia ini, tetapi dia jauh daripada beribadah kepada Allah. Ramai. Dan apa yang mereka dapat? Mereka dapat tua, mereka dapat letih, dia dapat mengambil usaha dengan bekerja dan mengimpikan kejayaan, mengimpikan kejayaan, mengimpikan kecemerlangan, menikmati kekayaan di usia tua. Itu cita-cita dia. Tetapi ternyata ramai yang akhir hidupnya ditimpa penyakit kronik, stroke dan lain-lain lagi, tetapi sampai ke satu tahap makan donat pun tak boleh. Bila dah sakit tadi, boyo kan, tiba-tiba nak menikmati, tua pula. Tadi duit banyak, ikut dah boleh dah makan macam-macam makanan sedap-sedap, gigi pula dah tak ada. Contohlah macam-macam. Patut boleh makan, sudah kumam-kumam macam mana. Jadi itulah dia. Apa yang boleh, sudahnya bubur boleh makan, gigi dia tak ada, gusi tinggal, ambil lah bubur laju sikit masuk lah, kan? Jadi bayarkanlah tuan-tuan. Jadi dengan itu ingatlah wahai saudara, belilah akhiratmu dengan menjual duniamu, kita akan untung kedua-duanya. Yang mana kita lihat macam mana di dalam surah Al-Qasas ayat ke-77, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan dari akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi ini, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Maka pesanan dalam ayat ini pun pertama, cari pahala di akhirat dengan harta kekayaan.
yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, sebab kehidupan ini hanya sementara. Jangan kedukut-kedukut. Kedua, jangan lupakan bahagian kita daripada kenikmatan dunia, iaitu harta yang halal, rumah, kereta. Bukanlah mana saya cakap tadi, kau contoh tak payahlah beli kereta, dunia tu. Tak payah lalu rumah, bukan kita duduk lama esok mati tinggal. Tak adalah sampai tak payah beli rumah. Maksudnya kita beli dan kita tahu itu harta dunia tak buat mati. Boleh beli untuk berteduh, untuk meneduhkan isteri dan anak-anak sebagai salah satu syarat nafkah suami. Kan? Tapi kita kena belajar bersyukur. Berbuat baik kepada orang baik, sebagaimana Allah SWT berbuat baik kepada kita dengan berakhlak baik, bertutur kata baik, berlapang dada. Dan macam mana Allah baik dengan kita, kita pun kena baik dengan orang, kan? Dan begitu juga keempat, jangan membuat kerosakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang membuat kerosakan. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok bagaimana dari Zaid bin Sabit, seorang sahabat Nabi SAW, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dunia menjadi keinginan terbesar di hatinya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya, dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Dan siapa yang akhirat itu menjadi niat utamanya, keinginan terbesar hatinya, Allah akan kumpulkan urusannya, dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di mata. Nampak? Ya, jadi mana kata, kalaulah kita ni menjadikan dunia ni sebagai keinginan terbesar dalam hati, maka Allah akan cerai-beraikan, huru-harakan urusan kita. Itu sebabnya kita letakkan akhirat ini yang terbesar dalam hati kita. Rasulullah SAW mencela orang yang keinginan terbesar di hatinya kepada dunia. Apa terjadi kepada orang seperti ini? Apa maksudnya? Berarti Allah cerai-beraikan kekuatan dia. Orang ini akan mudah putus asa ketika ditimpa musibah. Hatinya akan penuh dengan penyakit hati seperti cinta dunia yang berlebihan, penyakit dengki, tamak, bahkan sampai peringkat menghalalkan haram demi untuk mendapatkan dunia. Maka sangat susah bagi orang seperti kita ini untuk ikhlas. Kan payah. Kita hanya ikhlas jika ada kepentingan dunia, bukan kerana Allah semata-mata. Tapi dunia ketika sembahyang atau membuat kebaikan yang terbesarnya supaya dapat dunia, maka amalan seperti ini tercela di sisi Allah. Dia sembahyang sebab dia nakkan dunia. Macam orang nuntut ilmu lah. Kalau kita buka kitab kan, kita hadis 40 tu dalam satu hadis beritahu, barang siapa yang menuntut ilmu salah sebabnya boleh menyebabkan dia dilaknat oleh Allah. Ada 4 orang. Pertama, menuntut ilmu sebab nak berlawan sesama orang yang pandai, itu dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu sebab nak orang mendongak kepada dia, maknanya nak orang hormat dia, dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia, dilaknat oleh Allah. Dan yang keempat, menuntut ilmu sebab nak melawan sesama orang tak pandai. Lagi tu dalam grup WhatsApp tu kan, ada orang-orang tertentu tu, wah dia nak lawan, dia pun copy, wah ambil kat Google dia tulis, ni yang saya belajar dulu, bodoh kan. Tunjukkan ke orang berlawan. Ingat tu, betul tu sebab mak-mak hati-hati ya. Kita cakap dengan anak kita, kalau nak kaya kau belajar. Salah tu. Kalau kau nak jadi senang hidup kau, kaya-kaya, kau pergi sambung belajar. Contohlah kan, dia hanya anak dia semua cari kaya. Mahal, dah sebut tadi. Orang menuntut ilmu sebab nak mencapai kekayaan dunia, itu juga dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kemudian Hasan Al-Basri menyatakan, barang siapa yang mengenal Allah pasti cinta kepada Allah. Jadi banyak lagi lah hadis-hadis. Dan Hasan Al-Basri menyambung lagi, siapa yang kenal akan dunia, dia akan zuhud dengan dunia. Siapa yang tahu pasal dunia, relax gitu. Sabda Nabi bermaksud, aku tidak memiliki kecenderungan kecintaan terhadap dunia, keberadaanku dalam dunia seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita datang singgah kojak-kojak yo, bukannya yo bona pun. Dan kan Imam Al-Ghazali gambarkan orang ke dunia ni macam naik kapal. Kemudian kapten kapal kata, kita berhenti sekejap dekat pulau ni, jadi semua turun, ingat hati-hati jangan leka dengan kecantikan pulau ni, jangan terpesona, fokus untuk kumpulkan bekalan, masuk dalam beg, naik dalam kapal, kita teruskan perjalanan nanti.
Yang pertama tak peduli dia nampak lawa, nampak perempuan pula tengah menyanyi, berjoget, nampak alat belasnya cantik-cantik, makanan banyak, semua percuma. Contoh dugaan kita ni kan, dugaan dan sampai satu tahap ni tak mau dia turun leka golongan pertama. Golongan yang kedua turun leka dia tengok ingat tak lama lagi kapal nak gerak, jom kita cari bekalan. Itu kisah orang tua dah tua pergi masjid, itu maksud dia. Tetapi bersyukur sebab Allah bagi lorongan walaupun dah tua. Jangan malu, saya dah tua pun sampai masjid Ustaz. Ada orang tu tua kelak dan duduk ni. Baik, macam mana? Saya masa pergi kelak dan duduk dulu sebab operasi. Jangan salah pandang. Sebelum operasi dulu dengan PBT, pergi dengan polis, pergi dengan pejabat agama. Tak tahan telinga, bingit dek speaker. Dia berjoget tu relax. Ada satu orang tua tu siap polok speaker. Dia dah tahap air, dia palas dengan sampai jadi macam tu. Bayangkan, memalukan, jatuh maruah keluarga. Kan? Itu sebabnya, itu sebabnya kena hati-hati. Kena hati-hati. Tapi ada satu golongan lagi, golongan yang ketiga, dia tak peduli dah. Tak. Dia kolek, akhirnya berbunyi semboyan tu, kapal, dah nak jalan dah. Tu boleh masuk dalam kapal, teruskan perjalanan. Inilah orang yang paling beruntung. Banyak hasil dia. Itu kan? Kalau kita kenal dunia, kita akan zuhud dengan dunia sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dunia hanya tempat persinggahan buat manusia mengutip siapa banyak bekalan untuk dibawa menuju alam abadi di akhirat. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah berkata, orang mencintai dunia atau harta secara berlebih-lebihan tidak akan terlepas dari 3 kerosakan dan penderitaan. Apa dia? Orang yang mencintai dunia atau harta secara berlebih-lebihan, maka dia tidak akan terlepas dari 3 kerosakan dan penderitaan, iaitu kekalutan fikiran. Dia takkan lepas. Aduh, yang bodoh risau, apa nak jadi aku ni. Kedua, keletihan yang berpanjangan. Roti, aku tak sihat tu. Aku ni tak larat ni. Menjam. Dan begitu juga yang terakhirnya, tidak kedekut. Minta maaf. Yang ketiganya adalah penyesalan yang tidak ada akhirnya. Penyesalan yang tidak ada akhir. Jadi apakah perkara-perkara yang mesti kita tahu di dalam pengurusan harta kita sebagai seorang Islam? Pertama, membelajarkan harta dengan niat nak mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Kedua, tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja. Hati-hati. Ketiga, tidak kedekut dalam belajarkan harta untuk tujuan kebajikan dan sedekah, sebab Rasulullah SAW telah mengingatkan kita mengenai fitnah harta. Sesungguhnya pada setiap umat kaum ada fitnah, pada umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi sampai mana kita mahu mengejar dunia ini, pasti satu masa nanti kita akan lelah juga. Semakin jauh kita berlari, semakin jauh akhirat kita tinggalkan. Ingatlah tuan-tuan dan puan sekalian, dunia pun akan mengikut kita kalau kita menjaga akhirat itu. Jadi itu kalau kita tengok, dikatakan ada 4 jenis racun. Ada 4 jenis racun yang mana setiap satunya ada penawar. Dunia ini racun yang mematikan. Penawarnya adalah zuhud. Zuhud bukan anti miskin, tapi zuhud meninggalkan hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Sekiranya harta itu tidak bermanfaat di akhirat, maka mestilah cari harta. Kalau jawatan itu memberi manfaat untuk akhirat, maka kejarlah jawatan itu, tapi buat akhirat, tetap bahkan amal akhirat. Ini bukan termasuk gila jawatan, maksudnya mengajar sesuatu untuk meraih akhiratnya dan bukannya dunia. Itulah zuhud. Namun banyak yang memahami zuhud itu dengan miskin. Zuhud itu nak hidup miskin. Dia bukan tak ada harta, ada.
Tapi sekarang dipikirkan kalau nak belanja pun biarlah tujuan akhirat, bukan tujuan dunia. Ya? Dan kita tengok kan, dia mungkin seorang ketua di pejabat ataupun dalam bisnes, dia seorang yang kaya raya tapi zuhud, bahkan membelanjakan hartanya untuk jalan Allah dan dermawan, seperti contoh isteri kesayangan Nabi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, harta, Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 15, bermaksud harta itu adalah fitnah bagi. Dan begitu juga Nabi SAW bersabda, bermaksud setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita boleh lihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, apa penyebabnya? Harta benda. Adik-beradik tidak tahu siapa, apa sebabnya? Harta. Harta boleh menyebabkan banyak nyawa melayang dan tali silaturahim terputus. Apakah penawanya? Penawanya adalah zakat dan juga sedekah. Ya? Dah tentu seseorang tidak akan memakan harta orang kaya atau orang miskin, harta sesiapa saja tanpa peraturan. Bahkan dia akan bersedekah. Dia dah lah tak ambil harta orang yang bukan-bukan ni, harta dia sendiri yang dia sayang tu dia infakkan sebahagian kan untuk bantu orang yang susah. Maka bersihkanlah harta kita dengan banyakkan bersedekah. Kemudian harta dengan zakat dan memperbanyakkan zakat. Percakapan satu lagi, percakapan. Yang tadi harta, salah satu racun di mana ketika ditimpa bala suka mengeluh, menyalahkan Allah. Jadi apa penawanya? Zikrullah, zikir banyak-banyak. Kemudian apa lagi? Hakim yang memutuskan. Orang dapat jawatan hakim ini dia ibaratkan seperti disembelih tanpa pisau. Jawatan ini sangat menakutkan. Jadi apa penawarnya? Penawarnya adalah adil. Jadi tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam bab ini kan, Rasulullah SAW banyak berdoa menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah iman kami dari azab api neraka. Itu yang kadang-kadang bila orang minta saya doakan, saya kata doalah sendiri. Dan doa sendiri, minta macam-macam, minta berita doakan, minta pun, minta anak saya ni copek kahwin. Ni gambar budak perempuan tu, dia buka hati-hatimu anak saya. Saya ni ngantuk, takut berkompek pagi kan bangun ngantuk, terminta untuk diri sendiri, takut macam tu. Dah melopeh kawan tu, contoh lah. Saya tak tahu ni contoh, ya. Jadi maksudnya tadi Nabi beritahu, wahai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sebab itu ni tuan, ke dunia ni kena melampau. Banyaklah benda-benda melampau ke dunia ni. Kan? Banyak kadang kan. Berapa banyak seorang ibu melahirkan tuan dia, seorang ibu melahirkan tuan dia. Anak menganggap mak dia salah seorang pekerja. Dia bagi upah jamaah, kan saya dah bagi duit, mak bising ni kenapa? Amboi, kau cakap dengan siapa? Kan? Dia cakap dengan siapa? Kena jaga lah. Kena jaga. Orang sekarang macam tu lah. Okay. Tanda-tanda kan? Belum. Ya, jadi mana kata dia lekokan semua, melampau. Ada duit dah banyak, tipu pula orang, melampau lagi. Sampai apa? Buat macam tengok kisah pembunuhan akhir-akhir ni, tengok budak-budak ni melampau. Bunuh, siapa dia bunuh? Budak kecil dia bunuh, didera sampai mati. Bayangkan, takkan melampau manusia ni. Melampaui batas. Sebabnya dalam surah Az-Zumar ayat ke-53 Allah ada beritahu,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Apa maksudnya? Jangan ke mana-mana, terjumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV Pak, kita bagi laluan untuk azan. Kalau kita tengok ni, ya tadi sambungan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah beritahu, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Melampaui batas, betul kan? Melampau, marah sampai bunuh, dah bunuh bakar pula. Budak OKU tu yang tak faham apa-apa, didera juga. Sedangkan mereka tu golongan yang memerlukan perlindungan. Orang yang diharap melindungi memudaratkan pula dia, melampaui batas. Seorang ibu melahirkan tuannya, melampaui batas. Kan saya dah bayar gaji mak bulan ni, mak bising kenapa? Dia sound mak. Dah elok-elok lahir senapang, sibuk nak jadi perempuan, kan melampau. Senapang nak jadi perempuan pula. Dah lah lelaki tak ramai, yang tak ramai pula nak jadi perempuan gitu. Tak ada projek, bergaduh tu, minta benarkan kahwinan sesama dia gitu, poning dulu tu kan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa ke rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi atas dunia ni Allah tahu kita ni melampau atas diri kita sendiri, salah orang. Diri kita sendiri mencuri duit sampai melampau-lampau. Duit pejabat di Songlap sampai 50 juta, takkan tak kuasa, takkan tak terasa banyak, betul beda kopi. Tapi macam mana melampau? Mana ada tu rogol anak sendiri, takkan tak sadar tu anak. Apa jadi macam tu? Tanda-tanda kan, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai, rumah besar. Bukan orang ramai makin tak ada. Anak seorang-seorang masuk sama, seorang masuk mesti. Tinggal lama ngabah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak mana. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Teman di media sosial ramai, teman sejati makin tak ada. Banyak. Ilmu makin tinggi, adab makin rendah. Apa hal? Jadi tengoklah balik ke melampauan manusia. Kan? Kalau kita tengok doa yang dibacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pertama, Allah berikan kebaikan di dunia, ketaatan kepada Allah, boleh beribadah, boleh memiliki harta, dengan itu boleh bantu dan meraih akhirat kita dengan bantu orang-orang susah. Kedua,
Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan akhirat. Kita minta kepada Allah agar kita boleh selamat ketika dibangkitkan dari kubur nanti, mendapat melalui satu-satunya perkara sangat menakutkan daripada mahsyar, hingga menyampaikan kita dengan selamat masuk ke syurga Firdaus. Dan yang ketiga, ya Allah, selamatkan kami dari azab api neraka. Jadi dunia ini hanya 1/3 sahaja, dan 2/3 lagi adalah akhirat kita. Dan kalau ada orang menyatakan kita harus seimbang dunia dan akhirat, kalau mampu seimbang, alhamdulillah, itulah yang terbaik. Kalau ikutkan bukan sonang kan, lagi baik itu lebihkan akhirat. Kalau ada orang dunia sikit, alhamdulillah kan. Berjuanglah menegakkan kebenaran, carilah ilmu, bekerja, silakanlah mencari rezeki, silakanlah mengumpul harta, akan tetapi ingat, tetapkan semuanya itu apakah kita nak buat dengannya, biarlah bernilai akhirat. Ketika keinginan kita ada pada akhirat, insya-Allah kita akan mendapat anak-anak yang soleh dan solehah, isteri yang solehah, suami yang soleh, dan rumah tangga dengan hati yang sakinah, mawadah, dan penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna kata kerja dunia ni agak-agak padu-padu, bukan tak boleh. Suka tengok orang kaya. Saya pergi ke satu rumah Datuk ke Sarawak hari itu. Dalam satu kawasan kompartmen dia tu ada 8 rumah. Dia siap buat rumah tu, anak dia seorang satu banglo dalam tu, siap 2 orang gaji dalam rumah. Ada satu rumah tu pula dia khaskan untuk tetamu, dapurnya pun dah siap untuk ada tukang masak. Kalau mana nak masak, dia masak situ, hantar kat semua rumah yang dalam tu. Itu sana tu. Rupa-rupa dia ni salah satu orang Islam yang kaya di Sarawak tu, yang rajin bersedekah, rajin tolong orang. Cakap Allah permudahkan. Apa takut dengan sedekah? Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintai. Lalu tabung, itu pun tengok dalam poket, ada RM5, ada RM50. Bagi yang kita sayang, dia pun jawab, saya sayang RM5. Jadi saya bagilah RM5. RM50 tu saya tak sayang, kojak lagi tahu saya nak belanjakan dia. Kau nak bohong siapa? Kan? Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan Nabi sebut rezeki kamu akan bertambah dan bertambah bila sedekah. Takkan tak percaya. Betul tak? Apa kita risau? Malahan Nabi juga sebut, sesungguhnya bala dan musibah, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jadi sedekah berapa banyak? Nampak Samsul Debat kan menuju ke kereta ni, Ustaz, kebetulan ada durian kita Musangking. Contoh, saya tak gemar mana makan kulitnya ni. Isi insyaAllah habis kan? Siapa pula dia makan duit anda waktu kan, tak nak maklum kan, beritahu sedekah. Macam tahu-tahu je saya nak durian, langsung dia doa, semoga murah rezeki orang yang baginya, semoga Allah makbulkan, berikan kesihatan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itu berkira macam lah bawah hati kan. Berapa banyak dah, berapa lama dah duduk kawasan sembahyang sini, walaupun ada 20 tahun dah. Yuk masjid sampai 20 tahun dah sampai dah sampai 20 tahun sembahyang sini, sampai tak 2000 sumbangan ke masjid kan. Dah lebih 10 tahun kan, takkan tak sampai 1000, takkan tak sampai 2000. Contoh komen nak kita jadi kono lah improve sedekah.
Siapa yang nak dipermudahkan hidup dia, urusan dia, Nabi kata apa? Nak murahkan rezeki, jangan tinggalkan dua amalan ni. Amalan apa? Amalan yang pertama apa? Iaitu sedekah subuh. Yang kedua apa? Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Jangan lupa. Ya, boleh. Rupa-rupa susah apa? Kalau tak percaya, cuba tengok dekat masjid pagi waktu sebelum subuh. So macam sini tak ada masalah, memang macam ni ramai subuh. Kan? Cara berlaku tak ada kan? Tapi maksud saya tu, kalau kita tengok dalam satu hadis, Nabi pernah tegur anak dia, wahai putriku Fatimah. Masa itu dia nampak Fatimah sedang berbaring, bangkitlah kamu, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Nabi sebut jangan jadi seperti kebanyakan orang. Mana Nabi pun tahu yang banyaknya tidur tak bangun subuh, apatah lagi nak sedekah subuh. Bongkar pun tidak tahu bongkar tu maksudnya awake dalam bahasa Melaka, bangun. Jangan jadi seperti kebanyakan orang. Sesungguhnya Allah ingin mengurniakan sebanyak-banyaknya rezeki dari terbit fajar sampailah sebatu duha. Allah bagi rezeki time tu kau membutuh. Macam mana? Orang kawan saya nak buat ATM dulu, ada seorang dia tidur 2 hari. Kalau dia tidur memang 2 hari. Tak ada, tak main nak 2 jam. Wujud dan orang lain bangun tidur, pukul berapa dah? Dia tak. Hari apa orang lain salah. Hari apa tanya tidur 2 hari. Alhamdulillah dia habis belajar dekat universiti tu, dia sambung belajar sampai peringkat master, doktor. Hari dah mula doktor, makna dia sudah tidak tidur lagi. Macam tu lah ya kan. Itu sebab bangun kan, bangun sedekah, bantu orang. Lagi satu lagi, sedekah ni juga memanjangkan usia. Yang orang dulu doakan, terima kasih banyak, panjanglah umur, murah rezeki, doa. Ubahlah kita. Itulah salah satu cara kita nak mengajar dunia akhirat. Caranya adalah bersedekah banyak-banyak, buat baik banyak-banyak. Kadang-kadang sedekah tak semestinya duit, tapi mungkin dengan tenaga. Contohlah, tiba-tiba imam umum dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa aral menintang, pada hari Ahad ini pihak Masjid Al-Alami, pihak MITC bercadang untuk mengadakan satu program gotong royong. Jadi semua dijemput hadir. Tengok yang datang siapa, yang jadi mantu tak apa nampak. Yang jadi datang orang lama, dah lah orang lama yang sama lah. Orang tapi itu sedekah tu bentuk sedekah. Dia lagi lah dengan sakit lutut, dengan apa, pergilah nak pergi degil betul ayah dia. Anak tu marah dia, pahala ayah dia tak berseret-berseret pun pergi nak pergi gotong royong. Gotong royong, kadang-kadang gotong royong kan, bila taman-taman perumahan buat gotong royong, kadang-kadang dia bukan gotong royong, ramai yang royong gotong. Dia buat kerjasama dengan PBT, Majlis Bandaraya Melaka. Sudahnya Majlis Bandaraya Melaka gotong royong, dia tidur, dia gambar. Alhamdulillah selesai juga program gotong royong hari ini. Jangan ada mengomel tidak, ambil gambar lebih. Dia ada orang tunjuk, sibuk nak tunjuk. Jadi tentu ada perempuan pada Allah sekalian, apapun kesimpulan dia, harta dunia ni tak bawa mati. Jadi bila tak bawa mati, manfaatkanlah dia untuk akhirat.
Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lebah emas, dia akan minta lebah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi rasa cukup, kan rasa cukup, alhamdulillah, siap boleh share lagi dengan orang, sedekah dengan orang, bantu orang. Kadang-kadang dia juga dapat menjauhkan daripada penyakit dan sebagainya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jangan paling-paling kepada orang. Kita mati confirm, mati confirm. Orang suka mati, orang tak suka mati pun mati. Dan bila mati, tak ada siapa pedulikan kita. Yang dia anak kita nak bekalan kita, bekalan akhirat kita, kita kena jaga. Ya, boleh ya. Jadi tuan sekalian, nak cari dunia boleh, tapi jangan lupa bekal untuk akhirat. Jadi terima kasih banyak. Saya nampaklah yang rumah ceramah ni dia ada signal-signal tertentu yang menyebabkan saya faham kita kena berhenti. Dia kalau duduk tu dah cenia kan, sambil bersandar kat dinding, tu makna tanda-tanda awal nak tidur. Kalau dia berpeluk tubuh, contoh tak ada, gaya bebas tak tahu kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan sekalian, kan, yang paling penting sekali tadi Nabi dah pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia cukup dengan apa yang dia ada. Usahlah kita poning-poning kepada orang. Pokoknya dulu macam surah Asyura, tengok boleh surah Asyura 20 kejar akhirat dapat dunia sekali, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Sudah pilih kejarlah akhirat, ya. Jadi tuan-tuan dan muslim, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini.